Rukun negara, prinsip paduan kejayaan dan kestabilan rakyat. Mudik ke hulu di hari cemuras, mudik ke hilir di hari payang. Paduan rakyat menjadi teras, silaturahmi erat bertambah sayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani diucapkan. Sekitar Ogos 1945, kekalahan Jepun membuatkan Jepun menyerahkan kuasa kepada tentera British di tanah Melayu. Pada 13 September 1945, bermulalah kembali era jajahan British di tanah Melayu sehingga mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat bilang kaum yang saling mendukung menyokong akan perjanjian Jos Holai menjalani kehidupan yang sungguh utuh. Kaum Melayu, Cina, India saling bersetuju dengan syarat yang menguntungkan kedua-dua pihak. Perjalanan hidup sungguh harmoni di mana bahasa kebangsaan menjadi teras komunikasi menghubungi antar rakyat. Sehinggalah Perserikatan 13 Mei 1969 meletus menyemburkan darah di bumi Malaysia. Terbitlah rukun negara yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 dan menjadi pegangan panduan serta amalan oleh seluruh rakyat Malaysia. Ke arah memupuk dan pengukuhan semangat paduan, ketaatan dan kesetiaan kepada bangsa Malaysia dan negara Malaysia. Lima prinsip rukun negara yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Tuhan. Setiap kaum di bumi Malaysia percaya akan Tuhan mengikut kepada agama anutan masing-masing. Melalui kepercayaan, menjadi sebuah bangsa manusia berjaya dan maju bagi meneruskan usaha memajukan negara dengan percaya akan Tuhan yang menguasai alam semesta. Agama mengajarkan nilai murni bagi membentukkan akhlak, menjadikan manusia sebagai insan. Di dalam agama telah termaktub dari akar umbi sebagai jalan yang lurus dan juga pandu landasan bagi menuju ke arah kejayaan yang cemerlang. Ketiadaan agama juga boleh menyebabkan kurangnya kesefahaman berkenaan pencipta, dan ia juga mampu untuk menentukan sektor sifat mulia keberadaan seorang manusia. Kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan seri paduka baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Baginda menjadi lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja membawa erti bahawa setiap warga negara Malaysia hendaklah memberikan taat, setia, jujur dan ikhlas kepada baginda. Sebagai ketua negara yang memilih lantikan Perdana Menteri, menangguhkan pembubaran parlimen dan meminta pelaksanaan mesyuarat Majlis Raja-Raja. Fungsi lain baginda adalah mengeluarkan istiadat darurat apabila negara berada pada tahap kesukaran dan menjadi perintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Keluhuran perlembagaan. Rakyat perlu patuh dan menerima serta mempertahankan kebenaran perlembagaan negara. Sebagai perundingan tertinggi negara, perlembagaan Malaysia menjadi perundingan buat rakyat negara ini. Menjaga hak mereka sebagai warga negara, warga Malaysia harus menghormati serta faham akan kandungan serta sejarah latar belakang pembentukan perlembagaan negara. Ia merupakan kontrak sosial yang tidak harus dipersoalkan oleh semua bangsa Malaysia. Perlembagaan ini menjadi rujukan utama hala tuju penentukan pola politik dan kedudukan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. Kedaulatan undang-undang. Perkataan kedaulatan maksud kekuasaan yang tertinggi. Oleh itu, prinsip kedaulatan undang-undang maksud kedudukan undang-undang sebuah negara sebagai kuasa tertinggi yang mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak lapisan masyarakat. Prinsip kedaulatan undang-undang menurut faham perlembagaan juga telah dikembangkan oleh ahli falsafah lain dan juga keputusan-keputusan mahkamah. Maksudnya, undang-undang tidak boleh berkesan ke belakang. Sebagai contoh, seorang tidak boleh dihukum dengan hukuman yang lebih tinggi daripada hukuman semasa kesalahan dilakukan. Jika hukuman semasa kesalahan dilakukan, ia pemanjaraan selama 1 tahun, tetapi hukuman itu dipindah menjadi 2 tahun. Selepas kesalahan dilakukan, maka hukuman yang
dikenakan ialah hanya 1 tahun, iaitu hukuman ketika seorang itu melakukan kesalahan tersebut, bukan hukuman yang telah dipindah. Jelas sekali bahawa kedaulatan undang-undang ialah prinsip perundingan yang menyatakan bahawa keseluruhan negara harus diperintah oleh undang-undang. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh undang-undang kepada keseluruhan masyarakat. Kesopanan dan kesusilaan. Perkembangan personaliti dan tingkah laku masyarakat ditekankan melalui prinsip ini. Objektifnya adalah bagi melahirkan warga Malaysia yang sopan santun dan bersusila selaras dengan budi bahasa budaya kita. Sifat bersopan dan bersusila adalah menjadi akar kepada nilai hormat, yakni nilai hormat menjadi kontes dalam perhubungan komunikasi antara satu sama lain di negara. Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan bernegara. Prinsip ini juga berpanduan supaya berlaku masyarakat sentiasa terpelihara, berkembang sesuai dengan keberadaan bangsa dan nilai-nilai murni. Mudik ke hulu di hari sepunggu, mudik ke hilir di hari berjorak. Paduan rakyat harus dipupuk, bangsa dan negara menjadi juara. Rakyat jelas sekali penghayatan ini dan kesepahaman akan setiap barisan prinsip. Maka rakyat Malaysia tanpa mengira kaum akan menjalani kehidupan dengan penuh harmoni. Perkenalkan diri sebagai bangsa Malaysia yang bakal menjadi rujukan yang contoh di dunia. Apatah lagi kita yang telah dikenali sebagai salah satunya negara majmuk di dunia yang menjalani kehidupan harmoni. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.